Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasih sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita sekali dalam siri Tazkirah online ini. Yaitu Tazkirah online ini adalah semata-mata untuk membincangkan ilmu-ilmu, ya. Semuanya ilmu-ilmu agama yang dapat memberi manfaat pada kita di dunia dan di akhirat. Jadi kali ini kita akan bawa satu tajuk, yaitu tentang sembahyang rawatib, ya. Sembahyang rawatib. Ramai di kalangan rakan-rakan, kawan-kawan yang bertanya, apa itu sembahyang sunat rawatib? Mereka agak keliru sikit, ya, agak keliru, ya. Sembahyang sunat rawatib ini apa? Apa sebenarnya sembahyang sunat rawatib? Maka kali ini kita akan terangkan pada tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, apakah itu sembahyang sunat rawatib, ya. Sebenarnya sembahyang sunat rawatib ini adalah sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, mengiringi sembahyang fardu sebelum dan selepas. Kalau sebelum dikatakan sembahyang sunat qabliyah, dan kalau selepas dinamakan sembahyang sunat ba'diyah. Inilah sembahyang sunat rawatib sebenarnya. Sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Ya, kalau sebelum sembahyang fardu dinamakan qabliyah, dan selepas sembahyang fardu dinamakan ba'diyah. Ingat tuh, ya. Biasanya selepas azan, ya, selepas azan sebelum qamat, contohlah sembahyang isya sebelum qamat, maka itu kita sembahyang sunat. Itu dipanggil sembahyang sunat rawatib qabliyah, ya. Dan selepas pada isya kita pun sembahyang sunat lagi 2 rakaat, itu dinamakan ba'diyah. Itu contohnya. Kemudian pula sembahyang sunat rawatib ini terbahagi kepada 2 bahagian. Sembahyang sunat rawatib ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama sembahyang sunat rawatib muakkad, muakkadah, yang penting. Muakkad ini artinya yang penting, yang mustahab, penting, ya. Sembahyang sunat ni muakkad ni yang penting lah, ya, yang mustahab. Sembahyang sunat muakkad ialah sembahyang sangat-sangat digalakkan dan dituntut oleh agama kerana ibadah-ibadah jenis ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukumnya tidaklah wajib. Dia cuma sunat muakkad sahaja. Terutama sunat muakkad rawatib, ya. Sembahyang sunat yang sangat-sangat digalakkan untuk mengerjakan kerana sembahyang-sembahyang jenis ini selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah dia sembahyang sunat rawatib yang muakkadah itu? Apa dia? Pertama sekali, sembahyang sunat rawatib yang muakkad, ya, ialah sembahyang sunat fajar sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahuda minhu ala raka'atainil fajr. Kata Aisyah ni isteri Nabi lah. Kata Aisyah, isteri Nabi, tidak ada sembahyang sunat yang lebih dipentingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi sembahyang sunat sebelum subuh ni adalah sunat muakkad, ya. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Sebelum sembahyang zuhur 2 rakaat itu pun sembahyang sunat yang muakkad. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sembahyang zuhur. Sesudah sembahyang zuhur pun sunat muakkad. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib. 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib, ya. Yang keempat, yang kelima, 2 rakaat sesudah sembahyang fardu isya. Ini semua kategori sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Ada hadis juga keterangannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata maksudnya begini, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata,
pernah aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini dalilnya, ya, dalil yang dikatakan sunat muakkad. Ada lagi satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga radhiyallahu an. Dia kata, pernah aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keenam, tadi 5 ya. Yang keenam, ini yang sunat muakkad semua nih. Sunat muakkad. Yang keenam, 2 rakaat sebelum sembahyang fardu Jumat, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi sesudah sembahyang fardu Jumat. Yang ke-7. Yang ke-8, sembahyang sunat witir sesudah sembahyang fardu isya. Sembahyang sunat witir ini adalah sembahyang sunat penutup kata ulama. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan di sisi yang lain apakah itu sembahyang sunat witir. Hari ini kita akan bincangkan sembahyang sunat rawatib saja. Adapun sembahyang sunat ghairi muakkad, sembahyang sunat rawatib yang ghairi muakkad, yang tidak dituntut sangat lah, yang tidak diutamakan lah, ya. Ghairi muakkad ialah sunat, dia sembahyang sunat ghairi muakkad ini adalah sunat yang digalakkan oleh agama, tetapi tekanan galakannya tidaklah sekuat galakan seperti sunat muakkad yang lain. Karena ibadah jenis ini tidak terlalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah dia sembahyang sunat ghairi muakkad itu? Yang pertama ialah 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur, yaitu selain daripada sembahyang sunat rawatib muakkad. Tadi kan ada sembahyang sunat rawatib muakkad kan? 2 rakaat tadi memang sunat rawatib muakkad, tapi ditambah lagi 2 rakaat. Jangan salah paham ya. Tadi ada sunat muakkad, sembahyang sunat rawatib muakkad 2 rakaat sebelum zuhur. Tetapi ini ditambah lagi 2 rakaat. Jadi semuanya 4 rakaat sembahyang sunat rawatib sebelum zuhur. Tapi yang muakkadnya, yang muakkadanya ialah 2 rakaat saja. Yang 2 rakaat tambahan itu ghairi muakkad. Paham ya? InsyaAllah paham ya? Tadi sembahyang sunat rawatib muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, ditambah lagi dengan 2, jadi semuanya 4 rakaat. Tetapi yang 2 rakaat itu adalah ghairi muakkad, ya, sunat yang tidak dituntut sangat, ya. Namun sama juga tadi 2 rakaat selepas sembahyang zuhur. Ini pun sama, sunat ghairi muakkad. 4 rakaat sebenarnya selepas zuhur, tapi yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat itu sunat ghairi muakkad. Boleh paham ya? Kemudian 4 rakaat juga sebelum sembahyang asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Ini 2 rakaat sebelum maghrib pun sebenarnya sembahyang sunat pun ada. Sembahyang sunat sebelum maghrib pun ada sembahyang sunatnya, tapi sunat ghairi muakkad. Tapi setengah tempat, setengah masjid dia tak buat, jemaahnya tak buat sembahyang sunat ghairi muakkad sebelum maghrib, sembahyang sunat rawatib ghairi muakkad sebelum maghrib. Kerana apa? Kerana untuk menjimatkan waktu ataupun untuk masa tu. Sebab maghrib ni masanya singkat. Jadi kalau orang sembahyang sunat tunggu, lama-lama maghrib pun habis masanya. Sebab itu setengah-setengah tu tak buat. Tapi kalau nak buat pun boleh, tapi jangan lambat lah. Takut maghrib tu hilang, masa maghrib hilang ya. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, yaitu dari Abdullah bin Mughaffal, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah kamu sebelum maghrib, yakni sebelum sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat lah maknanya ya. Sembahyanglah kamu sebelum maghrib. Kemudian baginda bersabda kali yang ketiga untuk orang-orang yang menghendakinya. Makna sebelum maghrib itulah tadi sembahyang sunat yang ghairi muakkad, ya. Jadi ada hadisnya juga ya. Kemudian yang kelima, 2 rakaat sebelum sembahyang isya. Ini pun sembahyang sunat ghairi muakkad ya, 2 rakaat sebelum sembahyang isya. Apakah kelebihan dan keutamaan sembahyang sunat rawatib? Mungkin kita sembahyang sunat apa kelebihannya Ustaz?
Apa kelebihan yang kami dapat? Banyaklah sebenarnya kelebihannya. Banyak kelebihannya sembahyang sunat rawatib ni ya. Ada hadis yang panjang sikit yang maksudnya tidak ada seorang muslim yang bersembahyang kerana Allah semata-mata pada tiap-tiap hari 12 rakaat ya, selain daripada salat fardu yang 5, melainkan didirikan oleh Allah baginya sebuah rumah di dalam syurga. Ini hadis Nabi ya. Orang yang sembahyang sunat ini ya, semata-mata sembahyang sunat 12 rakaat ini, maknanya itulah sembahyang sunat tadi yang kita maksudkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melainkan didirikan oleh Allah baginya sebuah rumah di dalam syurga. Subhanallah. Rumah di dalam syurga, tuan-tuan, siapa tak mau ya. Kalau kita ada rumah dalam syurga, bermakna kita akan masuk surga, insya-Allah, amin ya. Rumah dalam syurga tak sama dengan rumah di dunia ini, tak sama, amat beza sekali lah. Rumah dalam syurga tak boleh kita gambarkan betapa indah, betapa cantiknya ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalilnya lagi tentang keutamaannya, apakah fadilatnya ataupun apa kelebihannya sembahyang sunat rawatib ini. Ada lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ummi Habibah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ummi Habibah lah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'a ba'daha haramahullahu 'alan nar. Haramahullahu 'alan nar. Subhanallah, kata Nabi. Apa maksudnya? Dari Ummi Habibah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara, yakni mengerjakan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Subhanallah ya, Masya Allah ya. Ini riwayat Imam At-Tirmizi hadis ini. Maka hadis ini mengatakan orang yang istiqamah ataupun orang yang mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Subhanallah, tuan-tuan ya. Kemudian fadilatnya lagi, sembahyang sunat rawatib 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar ni ada sembahyang sunat rawatib 4 rakaat ya. Selepas asar tiada sembahyang sunat lagi. Ini sebelum asar. Ini dia punya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abd Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kata Nabi dari Ibnu Umar, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi rahmat akan manusia yang mengerjakan sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Allah memberi rahmat. Subhanallah ya. Ini pula dalil tentang apa kelebihan dan keutamaan sembahyang sunat sebelum subuh. Sembahyang sunat rawatib 2 rakaat tadi sebelum subuh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Rawahul Muslim. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda, 2 rakaat sembahyang fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Lebih baik daripada dunia. 2 rakaat saja, tuan. Dunia ini daripada hujung dunia utara, selatan, timur, barat, orang yang sembahyang sunat 2 rakaat ini adalah lebih baik, lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Maknanya orang sembahyang sunat sebelum 2 rakaat adalah orang yang paling kaya, tuan-tuan. Subhanallah. Bukan kaya dunia lah, kaya akhirat. Amin. InsyaAllah ya, di akhirat besok.
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi alhamdulillah, saya rasa cukup setakat itu tentang huraian-huraian kita ataupun penjelasan kita ataupun sedikit tazkirah kita tentang apa itu sembahyang sunat rawatib dan apakah keutamaan dan apakah kelebihan-kelebihannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat beramal bersama, termasuk saya yang bercakap ini. InsyaAllah mudah-mudahan ya, dengan izin Allah SWT kita dapat beramal supaya kita dapat meningkatkan iman kita ya. Kerana sembahyang sunat ini dia dapat menutup kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan sembahyang fardu kita. Dia dapat menampal sudahlah sembahyang fardu kita ini tidak khusyuk, lalai, kemudian dalam keadaan kadang-kadang bacaan pun tak berapa betul, maka dengan sebab asbab sembahyang sunat ini dia dapat menampal kelemahan, kekurangan, kerosakan sembahyang fardu kita ya. Contohlah, saya nak buat kiasan sikit. Kalau kita ada rumah yang dibuat daripada kayu, dinding rumah kita rosak, maka tampallah dia dengan kayu. Ya, itu maksudnya. Jadi sembahyang kita, kalau sembahyang kita tak sempurna, dahlah tak khusyuk, lalai pula, maka tampallah dengan sembahyang sunat ini. Moga-moga besok di akhirat bila Allah tanya, sembahyang kita sempurna. Kerana pertama yang Allah tanya di alam barzah selepas akidah yang pertama lah. Yang kedua adalah sembahyang kita. Subhanallah ya. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan yang dikasih sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu di tazkirah yang lain, tazkirah yang lain ya. Yang benar itu datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.